Assalamualaikum. Keke di sini. Okey, untuk kak kek kak kuih di hari Minggu ni, Keke akan ajar sejenis lagi kuih. Okey, tapi kita akan buat kuih yang jenis kukus. Okey, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah like, subscribe dan share channel kak kek kak kuih, dan terima kasih juga dekat korang yang dah support Keke dan selalu tengok Keke punya resepi-resepi, dan juga yang support Keke dekat dalam page INQV Keke, yang mana kita orang kat situ promotekan air fryer. Terima kasih atas sokongan korang semua. Tanpa korang, Keke ni bukanlah siapa-siapa. Okey, untuk hari Minggu ni, okey, Keke akan buat kuih yang digemari oleh kanak-kanak. Bukan kanak-kanak aja, orang dewasa pun suka juga. Kita akan buat kuih Puteri Ayu. Okey, kita akan buat kuih Puteri Ayu yang gebu, lembut, lemak, terasa aroma pandannya, dan memang sangat saya sukalah. Okey, bukan Keke je suka, ramai lagi sebenarnya yang suka kan. Okeylah, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, mula-mula kita akan masukkan, kita punya ni 5 biji telur. Okey, kalau korang rasa banyak sangat, korang boleh bagikanlah ikut bilangan telur. Korang boleh bagikan bilangan tepung, gula semua ya. Okey, lepas tu kita akan masukkan 400 gram gula. Okey, kalau korang nak kurangkan pun tak ada masalah. Terpulang kemanisan ni ikut kita jugalah. Okey, tak semestinya ikut resepi saya ni. Okey, kita masukkan telur, gula. Lepas tu kita akan masukkan overlap. Okey, sebab saya buat banyak, saya akan letak lebih kurang 1 sudu besar lah. Okey, sebab saya buat banyak. Kalau saya buat sikit, saya letak 1 sudu kecil lah. Tapi ni sebab banyak kan. Okey, ni kuantiti dia lebih daripada 50 biji, jadi memang banyak lah. Okey, so dekat sini kita dah campurkan 3 bahan ni. Lepas tu kita akan putarkan dia sampai dia kembang dan gebu. Pakai mixer nampak tak dia kental. Okey, dah kental dan pekat ni kan. Okey, seterusnya kita masukkan tepung. Tepung kita tadi 450 gram. Okey, masukkan je tepung kita. Kat sini kita tak payah pakai sebut penaik sebab kita dah pakai overload ya. Okey, so kita putar lagi. Okey, adunan ni pekat kan. Jadi kita akan masukkan sedikit demi sedikit. 200 ml air pandan ni. Okey, air pandan ni sedikit demi sedikit. Okey, kita cuma nak lancarkan pergerakan mixer kita lah. Okey,
Seterusnya kita akan masukkan 200 ml santan. Ni saya guna santan pekat, santan kara. Okey, memang santan ni sangat pekat. Jadi cukuplah banyak ni. Okey, dalam 200 ml dah cukup elok dah. Dia dah cukup lemak, lemak manis dia semua dah okey lah. Okey, jadi dia akan rasa santan dan pandan tu memang sedap lah. Okey, kita campurkan je. Lepas tu kita akan tukar. Korang tengok adunan ni tak berapa pekat kan? Okey, tak ada masalah. Kita akan tambahkan pewarna hijau sikit untuk menaikkan seri dia. Okey, kita gunakan sedikit pewarna hijau. Tak payah terlalu banyak ya. Kita letak sikit-sikit, tengok agak-agak warna dia okey dah lah. Tambah lagi sikit. Kita tak nak sampai dia nampak terlalu macam kita pakai pewarna tiruan tanpa pandan kan. Ada setengah orang dia tak ada bau pandan tu, dia pakai perasa dan pewarna sahaja kan. Okey, dah pun siap. Sementara itu kita pergi panaskan kukusan kita dulu. Okey, nanti kukusan kita tidak akan pakai api yang terlalu besar sebab kita tak nak kita punya apam tu merekah. Kita akan pakai api yang sederhana lah. Untuk kelapa ni, kita akan tambahkan sedikit garam untuk menaikkan rasa lemak-lemak dia. Okey, kita boleh rasalah tahap mana kemanisan kita nak. Tak perlu terlalu banyak. Lepas tu kita akan, yang ni saya akan letak lebih kurang 2 sudu lah. Okey, tepung ubi. Okey, tujuan tepung ubi ni nak bantukan kita punya kelapa nanti melekat lah. Okey, kalau tak nanti kelapa kita macam tanggal kan, dia berderai ke apa. Jadi kita letakkan tepung ubi lah. Ada juga setengah orang dia letak tepung jagung. Terpulang lah, kita punya ikut kita punya suka, ikut kita punya senang, asalkan dia melekat. Okey, tapi saya kebiasaannya memang pakai tepung ubi lah. Kita gaul-gaulkan dia je. Ini sebati. Boleh rasa dia sikit. Untuk kelapa ni, kita akan tambahkan sedikit garam untuk menaikkan rasa lemak-lemak dia. Okey, kita boleh rasalah tahap mana kemanisan kita nak. Tak perlu terlalu banyak. Lepas tu kita akan, yang ni saya akan letak lebih kurang 2 sudu lah. Okey, tepung ubi. Okey, tujuan tepung ubi ni nak bantukan kita punya kelapa nanti melekat lah. Okey, kalau tak nanti kelapa kita macam tanggal kan, dia berderai ke apa. Jadi kita letakkan tepung ubi lah. Ada juga setengah orang dia letak tepung jagung. Terpulang lah, kita punya ikut kita punya suka, ikut kita punya senang, asalkan dia melekat. Okey, tapi saya kebiasaannya memang pakai tepung ubi lah. Kita gaul-gaulkan dia je. Ini sebati. Okey, untuk acuan dia, kita akan sapukan minyak masak dekat dalam acuan ni supaya acuan kita tak melekat ya. Letak je. Okey, tak kisah macam mana korang nak letak. Korang nak pakai berus ke, korang nak pakai tisu ke, kain buruk, bukan kain buruk yang kotor lah, kain buruk yang bersih ke apa kan. Asalkan korang boleh melembabkan dalam dia. Okay? Tujuannya supaya nanti dia tak melekat dekat acuan kita. Sebenarnya saya ada satu pattern lagi acuan, tapi saya tak tahu mana acuan saya tu pergi. Jadi tak apalah, saya pakai acuan yang corak ni je lah. Okay? Asalkan kita boleh mengacu. Itu pun dah cukup baik kan. Okay, yang ni pun senang juga, tak ada masalah. Saya punya berus dah tanggal pula. Macam mana? Okey, ni acuannya semua kita dah isi minyak. Jadi saya akan tunjukkan korang macam mana nak isi dia punya kelapa tu. Korang letak je kat sini. Lepas tu korang tekan keliling ni, korang bagi padat-padat. Okey, tak kisah korang nak pakai tangan ke, nak pakai sudu senduk ke apa, asalkan dia padat lah. Okey, nanti kita akan masukkan pula dia punya
adunan hijau dia tu. Okey, kita akan sendukkan ke ataupun korang nak pakai piping bag ke, ikut senang korang lah. Okey, jadi saya akan siapkan dulu adunan kelapa ni. Lepas tu saya akan tunjuk yang seterusnya dekat korang. Okey, adunan kelapa memang korang kena letak padat sebab kita nak dia melekat dan dia terbentuk ikut acuan tu lah. Okey, okey, ni dah macam ni, saya siapkan dulu. Okey, ni kelapa kita dah siap. Seterusnya kita akan cedokkan adunan kita dalam acuan ni. Okey, kalau korang tak nak pakai cedok, korang nak pakai apa? Piping bag pun tak ada masalah. Kita isi tutup rata Okay, pakai piping bag lagi mudah sebabnya tak adalah dia comot-comot melempah ke apa kan. Saya buat memang tak terlalu hijau sebab saya nak dia lebih semula jadi. Kalau korang suka dia warna hijau pekat lagi kan, korang boleh lebihkan warna lah. Okey, tengok, dia adunan yang cantik. Korang tengok bila kita turun, kita boleh buat macam rebin macam tu. Okey, korang nampak tak? Okey, nanti saya tunjuk kejap. Okay, saya nak tunjuk adunan yang elok macam mana kan. Korang tengok ya, bila kita turunkan kan, tengok dia boleh di layer-layer macam tu kan. So maksudnya adunan tu nanti dia tak akan bantat, dia akan naik gebu lah. Okay, kita isi lagi yang lain. Okay, memang saya punya pucat sikit, maaf ya. Korang boleh tambah warna, jangan risau. Yang ni memang saya lebih pada natural pandan color lah. Saya cuma tambah pewarna sikit je. Sebab nanti bila kita kukus, warna akan bertambah terang. Okay, jangan risau. Kalau korang terlebih pewarna, dia akan nampak pewarna tu macam pewarna tipu lah kan. Tak nampak asli lah kan. Okay, tak apalah, ikut cara masing-masing lah. Alah-alah ni pun kalau kita beli dekat pasar pun, kalau diorang buat warna dia hijau mak kau kan, tak ada masalah pun, orang beli juga, makan juga. Okay, lupa zaman sekarang kau orang suka warna terang-terang. Itu terpulang selera lah. Terpulang selera, terpulang cita rasa masing-masing. Okay, tak payah nak condemn-condemn. Kalau orang tu suka colour pekat, biar dia. Kalau kita suka colour yang pucat-pucat kan, macam saya memang suka yang colour pucat-pucat. Samalah macam muka saya yang selalu pucat kan. Boleh je, on je, tak ada masalah. Kita habiskan, lepas tu kita akan kukus. Okay, okey, sekarang kita akan kukus. Okey, masukkan dalam pengukus. Okey, letak. Okey, dekat pengukus ni kita boleh letak seberapa banyak, ikut saiz pengukus kita lah. Okey, asalkan korang bagikan sedikit jarak dekat diorang. Okay, lepas tu nanti kita akan kukuskan dengan api yang sedang-sedang je. Kita akan kukus selama 15 minit dah cukup dah. Okey, saya siapkan dulu. Okey, kita akan tutup dia. Kita kukus selama 15 minit dengan api yang sedang. Okey. Okey, kita tengok kuih kita. Kita dah masak elok, kita dah boleh angkat dah. Okey. So kita akan boleh tukar dengan kuih yang lain pula. Okey. Okay, ni kuih kita yang dah masak. Okey. Kalau pakai acuan ni memang dia macam tak berapa tinggi sangat, tapi ada satu lagi acuan. Okey, ni yang dah masak macam ni lah. Okey, bentuknya. Ada satu lagi acuan tu. Dia lagi cantik tau corak dia. Saya ada acuan tu, tapi acuan tu tadi saya tak sempat basuh, masih kotor lagi. Jadi saya pakai acuan yang dah bersih lah. Sebab saya nak mudahkan kerja saya kan, nanti basuh sekaligus lah. Okey, so kita buka-buka dulu kuih kita. Setelah kita berusaha dengan gigih menekan-nekan kelapa, okey, akhirnya dah siap pun kuih kita. Ni kuih kita, okey. Yang ni memang warna dia agak terang sikit sebabnya bila warna yang terlalu natural macam selalu KK guna untuk jualan, dekat dalam kamera nampak tak berseri, okey, sebab dekat kamera nampak macam pudar sikit. Jadi KK tambahkan sedikit warna untuk memberi seri kepada kuih KK. Okey, yang ni KK dah siap tadi. Ini adalah lebihan daripada yang KK buat. Yang ni KK akan hantar ke rumah jiran sikit lah. Okey, kita nak makan sama-sama ke kuih ni? Ni kuih kita. KK pakai acuan yang ni. Acuan ni ikutkan macam biasa je kan. Ada satu lagi acuan, dia cantik sikit. Itu biasa, itu acuan yang lebih moden lah. Tapi acuan KK kan kotor, jadi
Okay, pakai acuan yang lama-lama pun okey lah. Okay, kita bismillahirrahmanirrahim. Okay. Memang rasa pandainya lah. Okay. Sebenarnya nak buat kuih ni tak susah pun. Asalkan adunan kita tu pekat. Sebab kita pakai overload kan, nampak pekat. Lepas tu dia bila terjatuhkan tu dia macam turun elok. Dia boleh macam buat ribbon kan. Dekat situ memang okey lah. Lepas tu kita kena jaga dia punya api. Okay, api dia tak boleh terlalu besar, tak boleh juga terlalu kecil. Masa mengukus dia pun sama. Okay, andai katalah korang dah kukus 15 minit, atas dia tu macam korang sentuh, dia macam melekat-lekat, maksudnya korang kena tambah masa sikit lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Korang tutup balik sekejap, mungkin dalam 2 minit ke apa macam tu, korang buka balik dah settle. Okay, nak ajak korang makan pun rumah kita jauh kan, jadi korang tengok je lah. Okay lah. Kita rasa tak payah nak berlama-lama. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dekat korang sebab menonton daripada mula sampai habis. Okay, Assalamualaikum. Bye.